Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang mendengar YouTube saya pada hari ini. Tajuk hari ini adalah berkaitan dengan penguatkuasaan Akta 774. Apakah itu dia Akta 774? Sebelum tu kita pergi kepada pengenalan seksyen penguatkuasaan. Untuk makluman, Seksyen Penguatkuasaan Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu PSKB ini telah diwujudkan sejak Jun 2017 selepas persetujuan organisasi BSKB dilaksanakan bagi menjalankan peranan penguasaan Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016 atau dikenali sebagai Akta 774. Seksyen ini telah distrukturkan di bawah satu organisasi iaitu Cawangan Amalan dan Penguatkuasaan yang mana mempunyai dua unit utama di dalam organisasi Seksyen Penguatkuasaan iaitu Unit Siasatan dan Penguatkuasaan dan Unit Perundangan dan Pendawaan. Okey, apakah objektif unit penguatkuasaan ini ya? Pertamanya ialah untuk mentadbir urus, menyelaras, menambah nilai, memantau dan memberi khidmat nasihat dalam urusan pembangunan dan pelaksanaan aktiviti penguatkuasaan dan pematuhan Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016 Akta 774. Ianya memastikan setiap pengamal kesihatan bersekutu mengamal secara beretika, berintegriti, selamat dan mematuhi kehendak-kehendak Akta 774 selaras dengan objektif penguatkuasaan Akta iaitu dalam arah peningkatan kualiti kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Jadi tujuan Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016 pertama ialah untuk menubuhkan Majlis Profesyen Kesihatan Bersekutu Malaysia. Kedua, untuk mendaftar orang yang beramal sebagai pengamal kesihatan bersekutu dan orang menjalankan aktiviti yang berhubung dengan kesihatan bersekutu. Ketiga, untuk mengawasi amalan, etika dan tata laku pengamal profesi kesihatan bersekutu. Okey, secara ringkasnya Akta 774 ini bolehlah dibahagikan kepada 8 bahagian, 46 seksyen, 16 profesyen dan 2 jadual. Okey, ini ialah secara ringkasnya, iaitu di bahagian pertama permulaan seksyen 1 dan 2 yang berkaitan dengan tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. Bahagian 2 ialah berkaitan dengan Majlis Profesyen Kesihatan Bersekutu melibatkan seksyen 3 hingga 8 berkaitan dengan penubuhan majlis, fungsi majlis, keanggotaan majlis, perjalanan sementara fungsi pengurusi, siusaha, jawatankuasa. Bahagian 3 pula menceritakan Profesyen Kesihatan Bersekutu. Apa itu Profesyen Kesihatan Bersekutu? Profesyen Kesihatan Bersekutu berkaitan dengan pindahan jadual kedua, aktiviti yang berhubung dengan kesihatan bersekutu yang ditetapkan melalui peraturan permohonan untuk memasukkan profesyen dalam kesihatan bersekutu yang lain, amalan atau aktiviti diteruskan sementara penentuan. Bahagian keempat pula ialah berkaitan pendaftaran. Ini yang ramai yang berminat nak tahu pasal pendaftaran ya. Tetapi hari ini kita cerita pasal penguatkuasaan. Dalam bahagian 4 ini menceritakan pendaftaran, daftar, kelayakan bagi pendaftaran dan juga pemotongan nama daripada daftar, perakuan hendaklah diserahkan kemasukan semula selepas pemotongan, pendaftaran sebagai apakah, perakuan amalan, pembaharuan perakuan amalan sementara. Seterusnya bahagian 5 ialah berkaitan dengan prosiding tata tertib. Ya, kuasa tata tertib, majlis, jawatankuasa, penyiasat, pihak berkuasa tata tertib, perintah sementara, hukuman tata tertib, rayuan, kemasukan semula selepas rayuan. Seterusnya ialah bahagian 6, inilah bahagian yang kami sebagai penguatkuasa yang amat menitik beratkan, iaitu berkaitan dengan kesalahan di bawah seksyen 32 hingga 37. Ada 5 seksyen, iaitu pertama berkaitan dengan pengiklanan, kedua sekatan ke atas pengamal tidak berdaftar, ketiga kesalahan yang berhubung dengan perakuan. Seterusnya, secara palsu menyamar, menggunakan nama atau mengemukakan diri sebagai pengamal berdaftar.
Dan yang kelima, menggaji seorang yang bukan pengamal berdaftar. Dan akhir sekali kita ada tambahan iaitu berkaitan dengan penalti am. Okey, untuk bahagian 7 berkaitan dengan penguasaan, menceritakan berkaitan dengan pegawai diberi kuasa, kuasa penyiasatan dan permulaan pendakwaan. Dan seterusnya bahagian 8 berkaitan dengan am, iaitu berkaitan dengan garis panduan dan arahan, pengkampanan kesalahan, perkhidmatan awam, akta perlindungan pihak berkuasa, kuasa untuk membuat peraturan-peraturan dan juga peruntukan peralihan. Okey, di dalam kesemua akta kesihatan bersekutu ini terdapat dua jadual, iaitu pertama ialah berkaitan urusan pelantikan anggota majlis dan tata cara mesyuarat majlis, dan kedua ialah senarai profesion kesihatan bersekutu. Kita akan pergi kemudian. Jadi secara keseluruhannya ialah akta profesion kesihatan bersekutu 2016 ni adalah suatu akta yang mengadakan peruntukan bagi tubuh Majlis Profesi Kesihatan Bersekutu Malaysia dah tertubuh pun, dan daftar pengamal kesihatan bersekutu. Sekarang kita dalam proses untuk pendaftaran, dan seterusnya kawasli amalan profesi kesihatan bersekutu. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Inilah dia yang tadi saya katakan, komposisi keanggotaan Majlis Profesi Kesihatan Bersekutu Malaysia. Pertama, pengerusi adalah Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Sekarang setiausaha belum dilantik, setiausaha pengamal berdaftar ni belum dilantik. Timbalan pengerusi berdaftar adalah pengarah BSKB. 23 wakil profesion ini ialah sebelum ditukar kepada 16. Wakil yang dilantik oleh menteri dan setiap profesion dalam profesi kesihatan bersekutu daripada kalangan pengamal daripada sektor awam atau swasta atau institusi pengajian tinggi. Okey, inilah tarikh-tarikh penting yang perlu anda tahu berkaitan Akta Profesion Kesihatan Bersekutu 2016, iaitu pada 1 Julai 2020 penetapan tarikh permulaan kuat kuasa. Jadi ada yang tanya, ada kata belum kuat kuasa, sebenarnya akta ni telah dikuatkuasakan 1 Julai 2020. Dah lama dah, tapi sebab berlaku PKP jadi dia tertangguh. Jadi bila pula dia disambungkan balik? Dia disambungkan semula setelah lepas Perintah Profesion Kesihatan Bersekutu pindaan jadual kedua pada 24 Mac 2022. Jadi setelah dilengkapkan jadual itu, inilah dia apakah yang jadual yang lama adalah 23 dan telah dijadikan kepada 16. Mulai 24 Mac 2022, jadual kedua iaitu 23 profesion telah digantikan dengan jadual kedua baru iaitu 16 profesion. Apakah 16 profesion itu? Inilah 16 profesion yang telah kita setuju untuk dibuat akta ni. Yang pertama, ahli audiologi, kedua ahli dietetik, ketiga ahli entomologi, ahli fisioterapi, ahli fizik, ahli pemakanan, ahli psikologi klinikal, ahli radiografi diagnostik, ahli sains makmal perubatan, ahli terapi cara kerja, ahli terapi pertuturan bahasa, ahli terapi radiasi, juru teknologi makmal perubatan, juru teknologi pergigian, pegawai kesihatan persidaran dan pegawai pendidikan kesihatan. Jadi kat sini sebenarnya ada 2 jawatan yang telah menarik diri dan juga 6 jawatan telah bergabung. Okey. Inilah dia buku Undang-Undang Malaysia yang dikeluarkan berkaitan penguatkuasaan Akta 74. Walau bagaimanapun PDF buku undang-undang ini boleh anda download secara percuma melalui Google dengan menaiplah Akta Profesion 74. Anda akan dapat buku tersebut secara percuma. Okey, kita akan terus pergi kepada perkara yang hendak kita tekankan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kesalahan-kesalahan. Ya, di dalam bahagian 6 kita akan membincangkan
pertama sekali ialah kesalahan yang paling banyak dilakukan ialah berkaitan dengan larangan pengiklanan. Okey, saya bacakanlah untuk makluman anda ya. Pengamal berdaftar atau mana-mana orang yang mengambil bekerja atau menggajikan pengamal berdaftar dalam menjalankan amalan kesihatan bersekutu hendaklah tidak bertindak membuat apa-apa kenyataan palsu dan kenyataan yang mengelirukan berhubung dengan apa-apa aktiviti perkhidmatan kesihatan bersekutu. Jadi apakah itu pengiklanan? Pengiklanan ialah segala iklan berkenaan dengan perkhidmatan kesihatan bersekutu yang berhubung dengan Akta Kesihatan Bersekutu Seksyen 32. Apakah larangannya? Larangan pengiklanan ialah pengamal berdaftar dilarang membuat apa-apa kenyataan palsu dan pernyataan yang mengelirukan berkenaan dengan perkhidmatan kesihatan bersekutu. Contohnya seperti fisioterapi, dia membuat satu iklan mengatakan rawatan cepat, segera dan mudah baik. Perkataan mudah baik atau cepat sebenarnya adalah overclaim, yang situ tak boleh gunakan. Dia kena menggunakan perkataan yang tidak mengelirukan. Bolehkah kita membuat jaminan bahawa apabila orang mendapatkan sesuatu perkhidmatan fisioterapi itu dia terus boleh baik? Tak kan? Jadi kat situlah kita mengawal daripada pengiklanan yang mengelirukan. Jadi apakah denda yang dikenakan? Pertama, sekiranya kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Tetapi sekiranya masih lagi melakukan kesalahan yang sama, denda tidak melebihi RM500 setiap hari atau sebahagian daripadanya jika berterusan selepas sabit kesalahan. Jadi secara umumnya daripada pengalaman saya sebagai penguatkuasa, memang larangan pengiklanan ni adalah paling banyak yang kita temuinya. Walaupun bukan pada papan-papan iklan, bukan pada banner yang dibuat, tetapi ada juga keadaan tertentu di mana banner itu telah diambil gambar dan juga disiarkan di dalam media sosial seperti dalam Facebook, dalam WhatsApp ataupun dalam website ya. Jadi kita sebagai penguatkuasa, kita mengambil kira juga iklan-iklan yang dipaparkan di media sosial ya. Contohnya salah satunya ada perkhidmatan sport sukan telah menggunakan perkataan fisioterapi, itu juga ada satu kesalahan. Ataupun iklan di mana mereka tak ada pun kelayakan, chiropractic pun tak ada, fisioterapi pun tak ada, tapi menggunakan dua nama itu untuk mengelirukan sebenarnya pengamal tersebut tidak berdaftar dan tidak layak untuk menjalankan tugasnya. Jadi itulah yang kita nak maklumkan ya. Okey, kita teruskan kepada larangan kedua, iaitu sekatan ke atas pengamal tidak berdaftar. Sekatan ini bermaksud tiada seorang pun boleh mengamal suatu profesi kesihatan bersekutu atau menjalankan apa-apa aktiviti yang berhubung dengan perkhidmatan kesihatan bersekutu melainkan telah berdaftar dengan akta itu. Okey, contohnya sekarang ni ada yang telah berdaftar tapi kita masih lagi dalam senarai jadual pendaftaran secara berperingkat-peringkat. Jadi pada masa yang disediakan itu, pendaftar perlulah mendaftar di bawah akta ini. Sekiranya tidak mendaftar apabila telah dikuatkuasakan akta ini secara sepenuhnya pada 1 Jun 2025, mereka yang tidak berdaftar tidak boleh mengamal. Tidak boleh mengamal. Kalau jika mengamalkan, inilah yang kita nak tekankan. Pertama, apa maksud tidak boleh mengamal? Tidak boleh mengamal, tidak boleh menjalankan, tidak boleh mengendalikan, tidak boleh mengemukakan dirinya sebagai pengamal berdaftar. Ya. Kedua, tidak boleh menggunakan gelaran pendaftar dengan profesi kesihatan bersekutu atau segala gelaran pengamal berdaftar. Ketiga, seseorang yang tidak didaftarkan sebagai seorang pakar tidak boleh mengukuhkan diri sebagai pakar. Ya, contohnya dia mengatakan dia pakar fisio. Sebenarnya tak boleh ya, sebab belum habis lagi kita daftar. Jadi apabila nak mendaftar diri sebagai pakar, dia kena dapat kebenaran. Okey, seterusnya tidak boleh mengemukakan atau mempamerkan apa-apa bahan dirinya sebagai pengamal berdaftar. Ya, kalau dia tak berdaftar,
dia tak boleh pamerkan dirinya sebagai pengamal yang telah berdaftar di bawah Akta 74. Tetapi sekiranya dia berdaftar dengan persatuan, tak ada masalah. Sekiranya dia berdaftar dengan apa-apa badan yang dia berdaftar, itu adalah satu nilai tambah. Biasanya apabila kami pergi membuat lawatan ke premis fisioterapi atau apa, biasanya mereka akan mempamerkan salinan sijil atau diploma atau degree di kedai atau di premis mereka untuk meyakinkan kepada pelanggan mereka bahawa pengamal tersebut adalah yang berkelayakan. Jadi pada masa akan datang nanti mereka perlu juga mempamerkan apa? Mempamerkan lesen ataupun pendaftaran lah. Dipamerkan yang apa tu, pendaftaran profession tu yang ada gambar dan kemudian ada nombor pendaftaran, yang itu perlulah diambil kira juga ya. Seterusnya tidak berhak mendapatkan kembali segala fee atau bayaran cas atau saranan bagi segala nasihat perkhidmatan profesional yang diberikan. Ya, contohnya kalau mereka memberi perkhidmatan, lepas tu mereka disaman, mereka terpaksa membayar jugalah untuk perkhidmatan profesional yang diberikan. Tidak boleh terimalah mereka tidak berdaftar, maknanya mereka tak layak untuk mendapat bayaran kepada perkhidmatan yang diberikan. Sekiranya itu dia orang faham, sekiranya melanggar, denda dia tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali ya. Jadi secara keseluruhan saya terangkan sekatan ini akan berbuka puasa secara total pada 1 Julai 2025. Seterusnya yang ketiga ialah berkaitan dengan kesalahan berhubung dengan perakuan ya. Di bawah Akta Profession Kesihatan Sekutu 2016, perakuan artinya sesuatu perakuan pendaftaran, sesuatu perakuan pendaftaran, perakuan amalan dan perakuan amalan sementara. Dan sementara ini untuk daripada luar negara ya, pengamal dari luar negara, dan yang dikeluarkan kepada pengawal berdaftar yang telah diluluskan permohonannya oleh majlis. Seorang tidak boleh melakukan perkara seperti di bawah. Pertama, memperoleh sesuatu perakuan dengan membuat, menyebabkan, mengemukakan dan perakuan secara palsu ya. Contohnya dia tak berdaftar tapi dia mengeluarkan perakuan palsu. Itu adalah satu kesalahan yang besar. Kedua, memasukkan, mengubah atau melencong sesuatu perakuan. Melencong ni maksud fake lah, membuat palsu atau tidak benar atau menipu jadi biasa kan dengar kan ada orang keluar dari universiti dia gagal tapi dia boleh cetak dia punya degree atau diploma secara palsu lah. Ini adalah satu kesalahan. Jadi biasanya apabila kita pergi ke premis, kita akan semak untuk makluman ya, pada sijil perakuan profession tu ada QR code dan kami akan scan QR code tu untuk mengetahui sama ada sijil itu asli ataupun palsu. Ketiga, menggunakan sesuatu perakuan palsu sama juga tadi. Lepas tu membeli sesuatu perakuan, contohnya ada syarikat yang membuat sijil palsu. Sijil palsu itu pun satu kesalahan jika membeli, dan amatlah menjadi kesalahan jika ada yang menjual, menyerah hak atau memindah sesuatu perakuan. Ya, jadi kesalahan yang berhubung dengan perakuan ini amatlah jelas bahawa tidak boleh kita membuat sijil palsu, tidak boleh membeli ataupun menjual atau mengubah kelayakan yang palsu. Okey, apakah kesalahan, apakah denda yang dikenakan? Pertama, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Sekiranya kesalahan ini masih dilakukan, kesalahannya masih berterusan, denda tidak melebihi RM1,000 bagi setiap hari, RM1,000 setiap hari atau sebahagian darinya selama kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya.
Keempat, iaitu kesalahan menyamak, menggunakan nama atau mengemukakan diri sebagai pengamal berdaftar. Seseorang yang tidak berdaftar di bawah akta ini tidak boleh secara palsu menyamar sebagai seorang pengamal berdaftar. Tidak boleh memakai atau menggunakan apa-apa nama, gelaran yang boleh ditafsirkan sebagai seorang pengamal berdaftar. Tidak boleh menggunakan apa-apa bentuk peralatan diagnostik, penyiasatan atau terapeutik atau peranti untuk mendorong mana-mana orang supaya percaya bahawa dia adalah seorang pengamal berdaftar. So dalam kes ini biasanya apabila kami pergi ke premis, kami akan melihat ada tak alat-alat yang berada dalam premis tersebut. Contohnya kami pergi ke sebuah pusat fisioterapi, dia dapati ada mesin X-ray mesin X-ray, dan kami buat lawatan dan kami kena pastikan bahawa ada juru X-ray yang bertugas di situ untuk mengendalikan mesin tersebut. Sekiranya ada mesin X-ray, sebenarnya mesin X-ray ini perlu dikendalikan oleh juru X-ray, tetapi tidak ada, ini juga adalah satu kesalahan, dan juga peralatan-peralatan fisioterapi lain lah. Okey, yang keempat, mengemukakan dirinya melalui pengiklanan dan selainnya sebagai berkelayakan atau diberi kuasa untuk beramal sebagai pengamal berdaftar dalam penyiasatan kami ada juga premis menggunakan nama dia sebagai doktor, sebenarnya dia bukan doktor. Ini yang mengelirukan bila dia fisioterapi contohnya, dia ada degree tapi dia menggunakan nama dia sebagai doktor, sedangkan doktor ni adalah untuk pegawai perubatan itu ada juga kesalahan. Sekiranya berlaku kesalahan ini dan dapati bersalah, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan sama juga seperti tadi, kesalahan sekiranya berterusan, denda tidak melebihi RM1,000 bagi setiap hari atau daripada sebagainya selama kesalahan itu berterusan. Dan yang seterusnya ialah kesalahan menggajikan seseorang pengawal yang tidak berdaftar. Di bawah ini, sekiranya individu didapati menggajikan, denda tidak melebihi RM50,000, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Sekiranya kesalahan individu itu masih berterusan, denda tidak melebihi RM1,000 bagi setiap hari dan atau sebahagiannya daripada selama kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Sekiranya melakukan kesalahan ini dan apabila disabitkan, kita kena ambil tahu kalau pertubuhan ataupun perbadanan ataupun perkongsian. Kesalahan pertama tadi yang ini RM20,000. Ini kalau badan ataupun pertubuhan ataupun syarikat, denda tidak melebihi RM100,000, penjara sama tidak lebih 2 tahun atau keduanya. Sekiranya kesalahan berterusan, yang tadi kalau individu RM1,000 yang ini untuk syarikat, denda tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari atau sebahagian darinya selama kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Jadi amatlah penting untuk kita mengetahui seseorang individu, pertubuhan, perbadanan atau sesuatu perkongsian yang memberi perkhidmatan kesihatan bersekutu perlu menggajikan seorang pengamal berdaftar. Itu adalah tanggungjawab majikan. Sekiranya tidak, denda dia bukan sikit RM100,000. Okey, seterusnya di dalam bahagian kesalahan ini dinyatakan juga penalti am untuk individu. Kesalahan dia denda tidak melebihi RM25,000, penjara tidak melebihi 1 tahun atau keduanya. Sekiranya kesalahan berterusan, denda tidak melebihi RM50,000, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Pertubuhan, sekiranya pertubuhan pusat ini melakukan kesalahan sebagai penalti am, denda tidak melebihi RM50,000, penjara tidak melebihi 2 tahun atau keduanya. Sekiranya kesalahan berterusan, denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau keduanya. Jadi apakah itu yang dinamakan penalti am? Penalti am ialah mana-mana orang yang melakukan sesuatu kesalahan di bawah akta ini atau apa-apa peraturan yang dibuat di bawah akta ini sekiranya tiada penalti yang diperuntukkan dengan nyata. Okey, kita akan pergi ke slide seterusnya, iaitu bahagian 7,
penguasaan ya. Ada yang bertanya kepada saya, siapa yang beri kuasa ni? Mana boleh ahli sains kesihatan bersekutu menjadi pengamal penguatkuasa? Mana boleh pengamal perubatan menjadi penguatkuasa? Di dalam akta ni boleh ya. Pegawai diberi kuasa, menteri boleh secara bertulis memberi kuasa kepada mana-mana pegawai awam dan orang yang mempunyai kelayakan yang sesuai untuk melaksanakan kuasa penguasaan di bawah akta ini ya. Boleh ya. Jadi bahagian seterusnya ialah kuasa penyiasatan ya. Seseorang pegawai diberi kuasa hendaklah mempunyai segala kuasa yang perlu untuk menjalankan penyiasatan di bawah akta ini. Bagi mengelakkan keraguan adalah diisytiharkan bahawa bagi masuk akta ini seorang pegawai diberi kuasa hendaklah mempunyai semua atau mana-mana kuasa seorang pegawai polis dalam apa jua pangkat berhubung dengan penyiasatan polis dalam kes boleh ditangkap sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 dan semua kuasa hendaklah jadi tambahan kepada kuasa yang diperuntukkan di bawah akta ini dan tidak mengurangkan kuasanya. Jadi dalam kuasa ini sebenarnya kita tidaklah membuat kerja sebagai polis sebenarnya, tapi kita lebih kepada sekiranya mendapati dalam risiko kita mendapati tempat yang kita nak pergi ini ada unsur-unsur gangsterism, ada unsur-unsur kawasan dijaga oleh tonto ataupun orang tertentu, kita akan dapatkan bantuan daripada polis ya. Tapi untuk makluman setakat ini kita adalah tempat-tempat yang kita mendapat dikepung ataupun diganggu oleh individu tertentu. Walau bagaimanapun kita mengambil jalan untuk memaklumkan bahawa ini adalah penguasaan belum lagi secara total. Jadi yang paling penting ialah kita tidak mewujudkan satu situasi terancam kepada pemilik premis, kerana kita kena maklum juga setengah kawasan ini ada setengah kawasan premis ini dia dikawal oleh gangster ataupun individu yang mempunyai kuasa tertentu. Okey, seterusnya ialah bahagian permulaan pendakwaan dia. Setakat ini untuk makluman anda yang mendengar ceramah saya ini, kita memang ada unit pendakwaan. Unit pendakwaan ini akan mendapat maklumat daripada unit siasatan dan aduan. Tetapi bagaimanapun tiada pendakwaan boleh dimulakan bagi mana-mana kesalahan di bawah akta ini tanpa sanksi secara bertulis daripada pendakwa raya ya. Di Kementerian Kesihatan Malaysia kita ada juga unit pendakwa raya di mana kita akan rujuk sekiranya ada kes, ada bukti kukuh, barulah kita menjalankan pendakwaan. Walau bagaimanapun kita mengharapkan supaya pengamal perubatan ini berdaftarlah, patuhilah akta ini, dan kita tak naklah ada kes pertama pendakwaan dijalankan. Memang saya percaya mungkin berlaku kelewatan untuk pendaftaran kerana tidak ada rasa kesedaran betapa pentingnya pendaftaran ini. Yang ingin saya tekankan ke sini ialah pendakwaan ini adalah jalan terakhir, kerana dia ada option yang lain yang kita tawarkan kepada pengamal yang melakukan kesalahan itu. Apa dah option dia? Ini saya akan terangkan kemudian ya, iaitu pengkampuanan kesalahan. Sama lah juga kalau kita tak nak pergi masuk mahkamah, kita boleh bayar untuk selesaikan di luar mahkamah. Dia lebih kurang separuh daripada harga bayaran yang kita perlukan. Jadi di bahagian 7 bahagian am ini berkaitan dengan pengkampuanan kesalahan. Menteri boleh atas show majlis membuat peraturan-peraturan bagi menetapkan bahagian A mana-mana kesalahan di bawah akta ini atau apa-apa peraturan-peraturan yang dibuat di bawah akta yang boleh dikompaun. B. Kriteria bagi mengkompaun kesalahan, dan C. Kaedah dan tata cara pengkompaun kesalahan. Jadi kita pergi apa yang nak diceritakan dia berkaitan dengan pengkompaun kesalahan. Pegawai diberi kuasa boleh dengan izin bertulis pendakwa raya mengkompaun apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang di bawah akta ini dan yang ditetapkan sebagai suatu kesalahan boleh dikompaun dengan membuat suatu tawaran bertulis
kepada orang yang disyaki telah melakukan kesalahan itu untuk mengcompound kesalahan itu apabila dibayar kepada pegawai diberi kuasa suatu amount yang tidak melebihi 50% amount denda maksimum bagi kesalahan itu dalam masa yang dinyatakan dalam